Baik, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Okey, sekarang ni kita masuk bahagian yang kedua tentang khabar ahad. Kerana khabar ahad ni dibagi kepada tiga kan, masyhur, aziz dan gharib. Masyhur dah kita bincangkan, sekarang ni khabar yang dinamakan sebagai khabar aziz. So aziz seperti biasa, tengok takrif dia. Azizu ta'rifuhu, ta'rifnya sama ada dari segi lugatan, dari segi bahasa dan juga dari segi istilahan. So bahasa kita buka kamus. Bentuk azizun ni bentuk apa ni? Fa'ilun kan? Azizun bentuk fa'ilun. So bentuk fa'ilun, ini sudah tentulah wazan sifat musyabbah. Tawilun, karimun. Sebab tu dia kata huwa sifatun musyabbahatun. Sifat musyabbah. So kalau dia ni fa'ilun, sudah tentulah dia daripada fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af yang berganda tu kan. So ni azza, maknanya daripada azaza lah kan. So sini dia sama ada wazan dia, kalau azza ya'izzu, so dia ambil sini azza ya'izzu dengan kasrah baca dia. Maksud dengan kasrah ni ialah mudhari' dia ni bil kasrah. Cuma kita tak tahu dia punya ni lah, azza ni dia tak bagi. Sepatutnya dia kena buatlah daraba yadribu kan. So sini ada daraba yadribu. So azaza ya'zizu. Kemudian bila huruf berganda kita matikan, nanti diidghamkan kan. So sini jadi azza, yang sini jadi ya'izzu. Bila dimatikan, ini pindahkan baris za ni kepada ain, kemudian barulah idghamkan dengan memasukkan za ni ke dalam zal. So azza yaz'zu daripada daraba yadribu. Daraba, bab daraba yadribu lah ya, ribu. So makna dia ialah qalla. So qalla wa nadara. Qalla ini makna dari segi fi'il lah, azza qalla. So dari segi, kalau dari segi sama sirah ni, sini jadi qalilun lah kan. Kalau sirah sama sifat, qalilun. Qalla dia ada dua lah makna, satu kuat, satu mana sikit. Ini satu makna dia kan, sifat musyabbah daripada kalau fi'il dia ada dua, satu azza ya'izzu, yang kedua ialah azza ya'azzu. So au min, ataupun daripada fi'il sifat musyabbah juga, tapi azza ya'azzu artinya dia daripada, kalau fi'il dia yang ni ialah sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u.
So sama jugalah kalau azza mana aziza, aziza ya'zazu. Kita tak kira lah, kalau za ni kita matikan je dia kan. So mati nanti dia idghamkan azza. Yang ni pindah dulu baris dia kepada ain. Kemudian diidghamkan za pertama kepada za yang kedua. So, azza ya'zu bil fathah. Ini fathah ain. Bil fathi. So mana azza ya'zu ialah qawiya ataupun washtadda, ishtadda. Washtadda artinya ishtadda. Ishtadda yashtaddu sama namanya qawiya. Makna qalla wa nadara. Qalla sedikit, nadara jarang. So makna sikit sama jugalah. Nombor 6 8. So daripada perbuatan ini barulah kita boleh tahu makna dianya. Kerana dia kata hadis aziz ni ialah hadis yang memang jarang pun. Orang nak check tengok ni dua susah. So sebab tu dia kata dinamakan dia aziz wa summiya bizalika imma sama ada kerana li kan killah, kerana sedikitnya, killati, kerana sedikitnya kewujudannya, sedikitnya kewujudan dia, likillati wujudihi, masdarlah wujud, nudrah, wa imma li nudrati wujudihi, jarang lah. So, li killah, li nudrah. Ini untuk makna yang pertama, azza ya'izu. Okay. Kala yakillu. Wa imma ataupun sama ada imma li quwwatihi. Kerana dia kuat. Pasal apa? Nanti sebab yang ni pun ada turuk, yang ni pun ada turuk. Dua kan. So, sudah itulah kuat. So liquwwatihi, dengan macam mana kuat dia tu? Dengan kedatangan bimaji'ihi, daripada tariq yang lain. Mana kalau ada satu tariq, ada satu tariq yang lain lagi. Min tariqin akhara. Tapi kalau dari setengah kamus kita tengok, azza ya'izu tak ada beza. Azza ya'izu pun makna dia qalla wa nadara. Azza ya'izu ni sama juga dengan qawiya wa ishtadda, tak ada beza. Dia tak bezakan ini wazan wazan tadi kan, wazan daraba yadribu ke atau sami'a yasma'u. So semuanya daraba yadribu je pakai. Setengah-setengah kamus begitu. Ada setengah kamus membezakan dua. Okey. Yang seterusnya ialah dari segi istilah. Istilahan Allah, bahawa la menasabkan fi'il mudhari'. Qalla tadi kan, qalla yaqillu. Ini qalla mudhari' dia yaqillu. So Allah yaqil, an kan, Allah yaqilla, bahawa tak kurang rawi-rawinya. So, ruah Allah yaqilla, fa'il kepada yaqilla, ruah ruwatuhu. So rawi-rawinya tak boleh kurang daripada
2. So dia pertimbangkan di sini dari segi kurang, paling kurang 2. Semua tabaqah dia fi jami'i tabaqati sanad. Maknanya kalau jadi 1 jadi gharib lah. So dia 2 ke atas. 2 ke atas. Sebenarnya kalau dia 3, kalau dia start dengan 3 masyhur. Kalau dia start dengan 2 aziz. Start dengan 1 gharib. Masyhur 3 ke atas kan? So sebab itulah makna dia tadi yang ni kan, kalau yang ni qawiyah kan, nanti kalau dia punya sifat dia jadi qawiyun. Macam tu azizun, qalilun. Ini tak ada qawiyun, jadi qawiyun. Ya ni mustaddun, ishtadda yashtaddu mustaddun. Okey, sekarang ni dia akan detailkanlah apa maksud aziz ni. Syarah kepada ta'rif. التعريفي شرح التعريفي. Bermakna dia, so makna dia kata ada setengah tu dia, kalau makna azza ni dia ambil ayat Quran lah. Fa'azzazna bisan, surah Yasin kan, fa'azzazna bisalisin, kami memperkuatkan ni. Qawwaina, tadi belajar kan qawwa tadi, qawwaina, azzazna. Fa'azzazna contohnya bisalisin. Izzah. Fa'azzazna bisalisin. So sini mana dia? Qawwaina. Bisalis. Syarah ta'rif. Mana buku ahli tadi Entah ambil biar tak apa. Yakni kan yukna. Yakni Allah senaan tu Allah jada. So tengok kalau bila dah ada fi, selepas ada sifat fa'il fi, di sini dia punya fa'il ataupun naib fa'il dia mesti duduk jauh. Sebab tu dia ada aqallu dia tulis kan. Itu naib fa'il dia lah. Ni tidak didapati
alla yujada aqallu min itsnain, tidak didapati kurang daripada dua. Tidak didapati kurang daripada dua pada setiap tabaqah, fi tabaqatin, daripada tabaqah sanad, min tabaqati sanad. Aqallu tu lah kan. Aqallu. Min tu memanglah jadi phrase dia lah kan. Kalau tak ada dia pun mana asalnya aqallu tu. Macam mudhaf ilaih lah. Asalnya mudhaf tu. Mudhaf ilaih tu hanya menceritakan tentang dia je lah. So alla yujada fi tabaqatin min tabaqatikil aqallu min itsnain. In ke wa in ya? Ada tertinggal sini. Ini sekarang dia tafsirkan. Adapun jika didapati wujida, tengok mari lagi ni fi kan, artinya duduk jauh tu, salah satu didapati 3 ataupun lebih, fa aksaru, isim tafdhil lah kan, aqallu fa aksaru, ataupun lebih, fa aksaru min salasatin. Jika didapati pada setengah-setengah tabaqah dia tu ada 3, tapi 3 mesti ada 2 lagi kan, walaupun 3 tapi 2 tak ada. Kata ada 2, kemudian 3 tu pun mesti bermula daripada 2 kan. So in wujida fi ba'di tabaqatis sanad salasatu fa aksara fala yadurru, tidak memberi mudarat kepada istilah aziz, fala yadurru. Bisyarti, dengan syarat yang utamanya ialah mesti ada satu tabaqah, sekurang-kurangnya ada 2 orang rawi, satu tabaqah. Tak kira lah kalau dia ada 10, satu pun cukup lah panggil aziz. Masyhur 3. Bila kita check semua tu dia mula dengan 3, contoh ada 3, so masyhur lah. So kalau kita check semua ada 2, satu je ada 2, dia panggil aziz dah. Kita check semua tu satu je ada 1, gharib. Tak kira lah celah-celah mana. Sebab dia kata tak kira in wujida walau tabaqatun wahidatun, bisyarti an, ni bagi lagi kan, ini walau tabaqatun wahidatun ni celahan saja, walaupun kan. Yang ni pak dia mesti duduk sini. So faedah ni lah, fi hasnain, fi asnani, mesti kekal 2 walaupun pada satu tabaqah. So mana? So ni nak baca macam ni, an tabaqah isnan ni muzakkar kan? Muzakkar tak? Kalau mu'annas isnatani, so sini mesti dimuzakkarkan lah. Macam mana nak sebut? Tabaqqa
Kan? Bisyarti an tabaqqa walau tabaqatun wahidatun fiha isnani. Mesti kekal. Tabaqqa sama dengan baqiya yabqa. Baqiya baqiya yabqa. Ini sulasi mazid mujarrad lah kan. Yang ni nombor 5 lagi. So mana dia sama remains. Stay. Boleh? Tabaqqa. An tabaqqa walau tabaqatun wahidatun fiha isnani. Si an tabaqqa isnani fiha. Ini fiha walau tabaqatun wahidatun fiha, ini fi tabaqatis sanad kan, daripada tabaqat sanad yang banyak tu. Karena kata consideration kitanya ialah li'anna al-ibra, kerana pertimbangan kita li'anna al-ibra, ibrah apa nak baca? Ta. Li'anna al-ibrata. So consideration kita consider, kita pertimbangkan, kita tinggal limit yang bahagian yang paling rendah. Mana penamaan dia tu kita kira dari segi yang paling rendah. Yang rendah dia ialah 2 kan. So li akal. Ni tak ingat lah. Z kan? Z. Li akal. Li akal li tabaqa. Tabaqatin. Daripada tabaqat sanad kan? Bisyarti mudhaf ilaih. Ini amasdariyah lah. Jadi amasdar. So mana nanti bisyarti, kalau kita nak tukar kepada masdar sini. Tukar kepada masdar. Misalnya bisyarti an yazhaba. Contohnya bisyarti an zahaba. Kan? So kita nak tukar bisyarti zahab. Zahab, zahabi. Bisyarti az-zahabihi, zahab, tak kira lah zahab apa. Catatan saya pun lari pergi ke mana? Tadi nampak Yang ni saya nak urai ni. Ibrah ialah makna dia i'tibar, pertimbangan. I'tibar, pertimbangan. So ini kita panggil isim masdar ni. Pernah belajar isim masdar? So masdar ni bila kita dah jadi dia ain.
Kita jadi ain, bukan lagi makna maknawi, benda. Neraca, contohnya kita kata neraca. Kalau kita kata sini neraca, kerana neraca ni kan ain kan, wazan yang boleh kita timbang tu kan. So ni dia dah jadi, kalau kita timbang kerana pertimbangannya itu masdar. Tapi kalau kita kata kerana neraca, so neraca ni ialah ain. So this is isim masdar. Kerana makna dia asalnya i'tibar. So sekarang ni dia tukar kepada ain, jadi makna dia neraca. Macam kitab lah, kitab. So kitab, ada juga makna kitab ni asal penulisan. Tapi bila dia jadi ain, mana kitab lah. Kan saya dah beritahu kan ada fa'il, boleh makna teknikal. Ada maf'ul yang boleh makna teknikal. Masdar pun sama juga. Masdar makna teknikal ni kita nama dia isim masdar. So maknanya dia kata ni ta'rif ni ialah rupa-rupanya ada perselisihan di kalangan ulama tentang ta'rif aziz. Tapi yang dipilih di sini ialah apa yang telah dirajihkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab dia dah Nukhbatul Fikr, Nuzhatun Nazar. Hazat ta'rif wa ia adalah yang rajihu. Sebagaimana yang ditulis. Allafa, harrara, kataba, so harrara yang ditulis, harrarahu al-hafizu Ibnu Hajarin. So ni dia ambil daripada mana? Kitab dia. Unzur, dia kata balik tengok cerita Nukhbah. Unzur an-Nukhbah dan syarahnya, wa syarhaha. Muka surat, siap dengan muka surat, biar cetakan lain pun nanti kita pergi buka cetakan tak sama, melainkan dia beri belakang tu cetakan yang dia guna. So di kalangan ulama, okey, kemudian barulah dia beritahu di bawah ni yang perselisihannya. Wa qala ba'dul ulama, mudhaf ilaih. So dia kata aziz ni, innal aziza, aziz ni, khabar aziz ni ialah riwayat dua orang ataupun tiga. Wa riwayatu isnaini, atau riwayatu salah salah satin, mudah-mudah filah kan. So mereka tidak membezakan. So falam yafsilu, so mereka tidak membezakan aziz, huni aziz dengan masyhur. Sebab masyhur pun ada salasah. Sebab dia guna au artinya riwayat tu salasah. Sedangkan kita dah belajar riwayat tu salasah ialah masyhur. So dia tidak membezakan fi ba'di suwar. Kerana apa tu? Kerana masyhur pun ada dia punya takrif dia kan. Pada setengah-setengah fi ba'di as-suwar, ini bentuk-bentuk masyhur. Suwar, surah, jamak dia suwar. Ada kitab suwarul hayati sahabah, kitab suwaru hayati as-sahabah. Gambaran lah kan, cerita lah dia. Ini ayat saya ada ni, buku dia kecil-kecil lah, macam novel ni, sedap baca. Tak
Anda tak pernah tengok pun. Kalau Z satu je, kalau semua control ni lah, control out. So mana kalau kita tengok dalam kitab, qala ba'dul ulama ni sebenarnya dia bermula daripada Ibnu Mandah. Seorang ulama nama dia Ibnu Mandah. So Ibnu Mandah ni mati pada tahun 395 Hijrah 1004 ataupun 1005 Masihi. Dia yang mula mempopularkan ni, dia mula mentakrifkan ni, kemudian diambil oleh Ibnu Salah. So Ibnu Salah tahun 200 tahun lebih selepas tu, 643 dengan 127 kalau masih 1277 Masihi. Selepas Ibnu Salah sama juga yang ikut tu Imam Nawawi sendiri dalam kitab dia Taqrib An-Nawawi. Imam Nawawi. Kemudian Ibnu Katsir pun ada kitab usul hadis dia. Semua ni dalam kitab usul hadis. Masing-masing ada kitab usul hadis. Ibnu Katsir. Imam Nawawi 676. Ni 1245 ni salah Macam mana buat correction? Boleh raba je. Satu dua empat lima. Ibnu Salah. Imam Nawawi 676 dengan 1277 Masihi. Ibnu Katsir 774. Orang ngaji hadis kena tahu tarikh. Biar tarikh sendiri tak tahu. 1373. Baru boleh nampak kan dia punya zaman mana tu, berapa ratus tahun selepas tu atau puluh tahun selepas itu. So semuanya dalam kitab usul hadis masing-masing lah. Mereka ni maksudnya ni takrif ni. So dia tak pastikan. So dia guna au salasah. So dia tak mendetailkan lagi. Sepatutnya dia membezakan lah yang mananya. Tapi dia kata yang tiga tu pun dikira sebagai aziz. Tak tahu apa maksud dia au situ dengan jelas. Ada setengah ulama tu dia kata apa kita nak pening-pening, kata kita tukar istilah dah lah, kita ikut Quran. Fa'azzazna bisalis. So maknanya aziz itu ialah tiga, salis. Lepas tu yang kisah Musa dengan ni, Musa dengan Harun tu kan, waja'alli waziran min ahli kan, betul tak? Waja'alli waziran min ahli lah kan, waja'alli waziran min ahli, jadikan untuk aku seorang wazir di kalanganku kan. So tu makna khabar apa tu?
Riak berapa tu? 2 orang lah sebab Musa dengan dia ya ada. Nak 2 orang baru kuat. So tukar nama jadi Mu'azzirun. Khabar Mu'azzir. Sebab wazir ni dia kata daripada Azara asalnya. Bukan daripada Wazara, daripada Azara. So daripada Azara tu wazir tu tukar kepada sepatutnya dia Azirun. Kemudian ditukar hamzah tu kepada waw jadi wazirun. So azzara yu'azziru mu'azzirun, yang memperkuatkan. Sebab dia kata kalau dekat dengan Quran lagilah istilah tu. Ada yang kata? Ada. Siapa kata tu? Syabir Ahmad Asmani, Fathul Mulhim yang tadi saya sebut tadi kan. Asmani, pengarang Fathul Mulhim. Fathul Mulhim. Masyhur lebih dari 3 lah. Masyhur 3 lah dia kata 3. Aziz 3. Dia tukarlah Aziz 3. Baik, itu satu kan? Itu satu isu lah. Isu yang kedua tentang, nak tulis mana lagi? Boleh buat ni kan? Boleh buat layer yang kedua. Bukan? Kalau kita nak tulis lagi, nak tulis yang lain kan, tapi atas ni juga. Layer 2 kan? Nanti kalau layer 2 ni ada juga. Oh, okey. Layer 1 ni tukar. Okey. Okey, dari segi tarikh ni juga satu isu dia kata Ibnu Hibban. Ibnu Hibban kata khabar aziz ni tak wujud. Tak ada. Ibnu Hibban kan Sahih Ibnu Hibban. So dia kata khabar aziz sebenarnya tidak wujud. So Ibnu Hibban ni dalam 354 ya. 354 hingga Masihi 965. So lebih kurang dengan Ibnu Mandah tadi kan? Ibnu Mandah tadi mana Ibnu Mandah tadi? Hilang tekan mata ni. Oh, dia naik atas tu juga 395 tu awal ni lah Ibnu Hibban. So dia kata memang khabar aziz ni tak wujud. Tapi mengikut Ibnu Hajar dia rak balik, dia kata memang kalau orang kata tak wujud ni dia orang tak teliti lah. So, kalau teliti memang dapatilah. Kalau dia maksudkan tak wujud tu kemungkinan lah, tapi kena tengok aziz yang dia maksudkan tu. So aziz ada dua sini lah kan, yang dia maksudkan tak wujud. Kalau dia kata memang setiap tabakan mesti dua aja, semua dua sampai ke hujung dua, memang tak wujud lah. So dua berterusan kan, yang mana dia maksudkan? Kalau salah satu seperti takrif yang kita sebut takrif tu, mana-mana saja tabaqah asal ada dua aja, ni memang didapati, memang ada. So dua mana-mana. Ini paling kurang.
paling kurang ya. Kalau paling kurang 2, itu memang ada. So sini ada satu lagi benda yang tak sebut tentang hukum. Khabar aziz ni sama dengan hukum khabar masyhur jugalah. Maknanya dia tertakluk kepada sanad dan juga matan. Kalau sanad tu alright lah. Kalau sanad tu ada problem, so mungkin jadi dhaif, mungkin jadi naik taraf sikit hasan. Kalau sahih lah. So dalam perjalanan sejarah tentang aziz ni ada juga ulama yang mengatakan, Imam Bukhari ni dia kata kalau aku cek tengok, dia ni mensyaratkan, kata Kirmani. Siapa Kirmani? Ini dalam pengajian Bukhari kita selalu sebut syarah kepada Bukhari kan. Salah seorang yang mensyarah Bukhari yang kudama yang lama-lama, Kirmani, Muhallab kan, Ibnu Battal. So dia kata melalui penelitian dia, syarat sahih Bukhari ni, syarat Bukhari untuk mensahihkan hadis dia tu mesti dua. Ada dua. Ha. Dua semua. Sekuatkan yang mana semesti kena ada 2 belakang. Mesti ada 2 at least lah. Lepas tu macam mana dengan hadis innamal a'malu binniyat? Mula-mula sekali lagi hadis gharib. Dia tak nampak ke? Tak tahu. Tu kata Ibnu Hajar lah Ibnu Hajar yang biasa duduk tengok-tengok. Duduk kritik-kritik. So kalau kita tengok dalam ni, kita nak habis ni kan sikit je lah. Dalam Mu'jam, kena buka juga jarang-jarang Syamilah ni. Mu'jam Mustalah. Al-Mu'jam Al-Mustalah. Salah tulis mustalahat. Salah lagi. Pasal apa salah? Ada alif lam. Ni kan, ni Qurannya. Ni Al-Mu'jan Al-Mustalahat. So kita boleh tengok Aziz ya. Al-Aziz. Apa yang saya sebut tadi ni dah ada di sini. Tengok ya. So wafi istilah qaulani wa huwa al-hadisu la yaqillu ruwatuhu an isnaini fi jami' tabaqat sanad. Hakadha arafahu Ibnu Hajar. Hadis yang tak boleh kurang daripada 2 pada sekalian tabaqah dia. Tak boleh kurang. Kalau banyak tak apa. So, inilah yang ta'arifkan oleh Ibnu Hajar. Arrafahu Ibnu Hajar. So tengok dia kata benda ni ada dalam Nuzhatun Nazar dan Tadrib oleh Imam Sayuti, Tadribur Rawi. Kemudian satu lagi qila. Ini yang lemah lah sebut qi. Huwa ma rawahu snani ataupun au salasa. Ini dia kata pegangan siapa? Ibnu Salah wa akharuna. Tadi wa akharuna siapa? Imam Nawawi, apa lagi, Ibnu Mandah lagi, siapa lagi tadi? Ibnu Katsir kan. So nak tengok ni, tengok Ulumul Hadis. Ini kitab Ibnu Katsir tadi. Takrib, ini Nawawi. Ikhtisar Ulumul Hadis, ini tak tahu, Mandah pun. Wa taqyid wa taqyid wal idah ni lil Iraqi, guru kepada Imam Ibn Hajar Iraqi. Wa tawdihul afkar, Fathul Mughis. Ini yang ada oleh Sakhawi. Ini semua kitab-kitab usul hadis. So yang kita belajar ni kecil aja. Istilah aja ni, nak kena tengok ni. Syekh-syekh ni
baru boleh mahir lah usul hadis. Ulum hadis ni ni Ibnu Salah tak silap ana. Sebab nama dia satu lagi Muqaddimah Ibnu Salah, tu nama masyhur dia lah. Ikhtisar ulum hadis ni Ibnu Katsir kata tak ingat je. Tengok ulum hadis ni ikhtisar ulum hadis, ini Ibnu Katsir dia ringkaskan. Asalnya makna dia al-bahisu al-hasis fi ikhtisar ulum hadis. Yang tadi yang kata ikhtisar tadi kan. Ni muqna' fi ilmu hadis. Siapa ni? Sorry. Ni ya. Yang tadi tak tahu dia maksudkan siapa. Ini bukan yang baru. Yang ulum hadis. Ulum hadis pun ada Ibnu Taimiyah tulis satu kitab ulum hadis. Kemudian tak ada ya. Ma'rifatul ilmu hadis ni ni Ibnu Salah punya lah. Nama dia lain Muqaddimah Ibnu Salah. Bukan, Ma'rifatu ulum hadis Hakim Nasaiburi. Hakim. Dah tak ada dah. Ni kan. Tauhidul Afkar Qasimi tak silap saya. Al-Qasimi. Kenapa situ? Ni Tauhidul Afkar San'ani, Abu Ibrahim Muhammad bin Ismail bin Salah bin Muhammad al-Ma'ruf bil Amir As-San'ani. Amir As-San'ani. Dengar je lah. So yang saya ada ni ada Taqrib wal Idah, Ikhtisar ulum hadis ada, Taqrib ada. Yang ni kalau yang Ibnu Taimiyah ni saya tak ada. Okey. Sambung balik. Okey, satu lagi ingat tak saya bagi hari tu yang nama apa? Baikuniyah, ingat tak? Yang syair-syair tu yang ingat. Ingat tak? Ni kan? Ni kan? So nanti okay. Ni Azizum Marwi Isnaini. So maknanya dia pun termasuk golongan yang sama. Ini mentakrif ni. So kita boleh masuk lagi Ibnu Salah, Nawawi kan. So Sahibul Baikuniyah pun bermasalah juga dalam pentakrifan ini. Semula tadi 10 coba ingat balik. Tabassama Azizum Marwi. Dah? Baikuniyah. Inilah dia punya ni, dia punya
Yang ni. Syair dibuat dalam bentuk syair untuk mudah dihafal. Azizun marwi. Mana ada Aziz tadi? Ni. Azizu marwi snaini aw salasa. Dan masyhur pula wa masyhur marwi fawqa ma salasa. So azizu marwi snaini aw salasa, masyhur marwi fawqa ma salasa. Kamu Rudin hafal ni mana dia? Ataupun hafal sekejap tak tahu lah. Dua baris. Saya pun tak cuba hafal lagi, cuba dengar aja. Sekat 2-3 ni boleh lah. Okey, di mana misal je kan? Okey, misal dulu. Misaluhu contohnya. Nak kena ada contoh. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Bukhari dan Muslim. Ma ini apa yang diriwayatkan oleh Syaikhaini, dua orang syekh kita, iaitu Bukhari dan Muslim. Dan hadis ni daripada hadis Anas. Min hadisi Anasin. Daripada hadis Anas. Allahu mutawaffi ilaih. So maknanya Bukhari Muslim ada Anas, tapi kalau Bukhari saja ada juga Abu Hurairah, Muslim tak ada. So wal Bukhari min hadisi Abi Hurairah. Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la, tidak beriman, la yu'minu, salah seorang apa, ahadukum, sehinggalah hatta ni menasabkan fi'il mudhari', serta aku akan jadi, aku ahabba. Ahabba ni apa ni? Isim tafdhil. Ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa waladihi, dan juga wan nasi ajma'ina. So hadis ni diriwayatkan oleh bawah ni Al-Bukhari wa Muslim. So Anas, cuba kita tengok carta sini. Carta pun nampak. Okay, tadi dia kata apa? Dia kata Bukhari Muslim kan? So Bukhari Muslim Anas. So Bukhari saja Abu Hurairah, Muslim tak ada. So Anas ni Allahu Akbar. Anas ni ada dua anak murid. Mana meriwayatkan daripada dia dua orang. Qatadah dan Abdul Aziz, dua. Kemudian Qatadah tu sendiri dua pula. Syu'bah dengan Sa'id. Abdul Aziz pula Abdul Waris dengan Ismail bin Ulayyah. So yang ni
grup sahabat kan, Abu Hurairah dengan Anas ni sahabat. So Qatadah dengan Abdul Aziz bin Suhaib ni tabaqah tabi'i. So tabaqah anak murid kepada Qatadah dengan Abdul Aziz ni atba'ut tabi'i. Maknanya tabi'ut tabi'i. Abdul Waris, Ismail dan Sa'id dan Syu'bah. Lepas pada ni jamaah lah. Jama'atun. Ramai dah. Jama'atun. Jamaah. And then ini juga jamaah. Ramai lah nanti. Bukan dua lagi. So tawdihul misal, menjelaskan contoh dengan rasam, lukisan, lakaran bil rasmi, rawi-rawi hadis pada setiap tabaqah daripada tabaqah sanad. So Bukhari sini satu, hadis Bukhari. Okey lah, yang daripada sini bolehlah kita tengok yang tadi. Warawahu Anas an Qatadah. Anak murid Anas ni ialah tabi'i Qatadah dan Abdul Aziz. Okay. Kemudian yang meriwayatkan kepada Qatadah Abdul Aziz, warawahu an Qatadah Syu'bah dan Sa'id. Yang daripada Aziz pula Ismail dan Ulayya. Wa anil Abdul Aziz Ismailu ibnu Ulayyata. Warawahu an Anas Qatadatu wa Abdul Azizi ibnu Suhaibin. Warawahu an Qatadata Syu'batu wa Sa'idun. Warawahu an Abdul Azizi Ismail ibnu Ulayyata wa Abdul Warisi. Warawahu an kullin jama'atun. Rawahu jama'atun an kullin. Ngatuk dah semua. Tinggal anak seorang je. So dari segi buku pula, Ashharul Musannafat, karangan yang paling masyhur tentang khabar aziz ialah Musannafati fi khabar aziz. Ada tak? Tak ada. Tak penting. So lam, apa nak sebut? Lam sannafa yusannifu, lam yusan sanni. Temu dengan alif lam ni mati sepatutnya kan, tapi temu dengan alif lam. So nusannifil musannafa musannafa tin khasatan nasab kan, lil hadisil aziz. Yang jelasnya dia kata kerana dia anazalika likillatihi, kerana tak banyak sangat khabar aziz ni. Zahiru, yang jelasnya dia kata
Ini kerana dia sangat sedikit lah nak jumpa dua-dua payah. Anna dzalika likillatihi. Ataupun tak ada faedah dia kata. Lack of li adami. Mana lack of terhasilnya mudah-mudah faedah. Ini kan jamak muannas. Sepatutnya nasab kan? Muannas dinasabkan dengan baris bawah. Jamak muannas salim. Sebab tu yang ni kembali asal ni. Khasatan. So sini kalau kita katalah benda lain lah contoh. Lam yusanni ulama lam yusanni fil ulama'u kitaban ataupun kutuban kan? Kutuban khasatan. Ni jamak muannas ni. Jamak muannas salim. Dinasabkan dengan kasrah. Okey, tengok ni. Ni layak hubungan ni mudah-mudah fi'il sebab ini bukan sirah, walaupun sirah isim fa'il, tapi dia tu dah makna teknikal faedah. Dia tak ada fa'idung, tak ada. Fa'idung mu'anah fa'idatun. Dia ada fa'idah saja. So dia isim. So bila isim hubungan dia hanya mudah-mudah fi'il dia. Tapi ini sirah sifat. Ahamma yuhimmu. Muhim. Muhimma sifat-sifat. Tin lah. Min tilka musannafat. Habislah kita kan? So Baikuniyah tadi lupa buah nama dia. Baikuniyah. Al-Baikuniyah. Nama syair dia tu kan Baikuniyah. Tapi kita sepatutnya belajar dia ni nanti. Tak apalah. Umar bin Muhammad Al-Baikuni. Baikuni tahun 1080, meninggal 1080 1669. Ni zaman Belanda menyerang Melaka ni. 16. Portugis Belanda kan? Portugis menyerang Melaka 1511. Yang menyerang Belanda menyerang Melaka 1614 ke? 1614. 16 something 1614 kot lupa, kira-kira 30 tahun yang lalu. Saya lupa dah sejarah. Ini orang Syria ni, Dimashq, mazhab Syafi'i. Dimashqi ni. Dimashq. Orang Syria alim-alim. Masyhur dia dengan ni, dengan syair ni. Al-Baikuni. Dah habis kita kan? So, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.